Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sekejap Baik, insyaAllah kita mula dengan Ummul Quran. InsyaAllah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan Allah kita diberikan kesempatan, berikan peluang untuk sama-sama kita bertemu pada pagi ini dalam satu siri, satu sesi kita untuk sama-sama menghidupkan majlis ingat memperingati antara satu sama lain, dan sama-sama kita membina kekuatan untuk kita lebih dekat dengan Allah, insya-Allah. Dan kita berdoa, kita minta pada awal ini dengan istighfar, dengan kita memperbaharui iman kita, tajdid iman kita. Kita mengucap dua kalimah syahadah, 3 kali sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, kita perbaharui iman kita, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kelemahan kita. Kita minta kepada Allah supaya mudah-mudahan kita diberikan hidayah, diberikan taufik, diberikan rahmatnya, barakahnya, diberikan inayahnya, pertolongannya, ma'unahnya. Ya, walaupun kita ada dosa yang banyak, ada kelemahan yang banyak, ada perkara-perkara yang malas yang kita lakukan, yang kita buat yang Allah tak suka. Walaupun hidup kita ni penuh dengan kehinaan, kelemahan, tapi kita minta kepada Allah, ya Allah, janganlah jadikan kelemahan-kelemahan kita, janganlah jadikan dosa kita, jahiliah yang ada pada kita, kehinaan yang ada pada kita itu penghalang hidayahnya, penghalang rahmatnya, penghalang barakahnya, penghalang taufiknya untuk kita sama-sama beramal, untuk sama-sama istiqamah dalam ubudiyah kepada Allah. Jadi sama-samalah kita merasakan bagaimana lemahnya kita, hinanya kita amat memerlukan hidayah Allah, kita amat memerlukan pertolongan daripada Allah. Maka marilah sama-sama kita merendahkan diri kita kepada kebenaran Allah, kita merendahkan diri kita kepada segala perkara yang digambarkan sebagai kemuliaan Allah. Kebenaran Allah itu adalah kemuliaan Allah. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, junjungan besar, mujahid, ketua kepada seluruh mujahid, ketua kepada seluruh umat. Kita panjatkan selawat kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad
kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita minta kepada Allah supaya Allah tingkatkan sayang kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah berikan kepada kita kekuatan untuk kita membina diri kita bersama dengan manhaj tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita akan sambung sedikit berkenaan dengan sifat-sifat Rabbani dalam manhaj tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita telah membincang 6 sifat yang lepas, iaitu secara ringkas kita bacakan dia punya tu. Yang pertama sekali ialah kita sifat Rabbani ini ialah kehidupan kita sentiasa kita bawa dan mengajak kepada Allah. Sentiasa kita mengajak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Diri kita, hati kita, pemikiran kita. Kemudian kita ingin kembali kepada sumber-sumber yang Rabbani, iaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian begitu juga kita dah berbincang tentang Rabbani ini bermakna wasilah kita mestilah Rabbani, jalan hidup kita, program kita, jalan hidup kita mestilah mengikut syariat Allah, mengikut perkara-perkara yang membina kekuatan kita. Ini merupakan amalan taat dan sunnah. Kita menjauhkan benda-benda yang melemahkan tarbiyah kita. Kita jauhkan benda-benda yang kurang. Kemudian kita juga telah bincang yang keempat ialah matlamat. Matlamat Rabbani, iaitu kita bukan saja sekadar nak jadi orang baik, tetapi sebenarnya kita ingin membina kekuatan sehingga kita boleh membangkitkan dan menegakkan Islam. Yang kelima, kita telah bincang bahawa tarbiyah itu mestilah mengetuk pintu hati, mestilah membina kekuatan jiwa kita. Yang keenam, kita telah berbincang berkenaan dengan bi'ah, iaitu suasana-suasana yang ada di dalam kehidupan kita, zuruf kharijiyah, zuruf dakhiliyah dan zuruf nafsiyah. Yang mana kita telah berbincang tentang bi'ah, suasana yang mesti ada di dalam diri kita semalam, iaitu suasana-suasana kita mengenali Allah, suasana kita mengenali diri kita, suasana kita mengenali dunia, suasana kita mengenali akhirat. Dan suasana itulah yang akan insya-Allah menjadi motivator, menjadi perangsang sebagai satu daya untuk kita mendekatkan lagi diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita akan sambung yang ketujuh, di bawah tajuk sifat Rabbani di dalam manhaj tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya sifat Rabbani di dalam kehidupan kita sebagai seorang yang duduk dalam tarbiyah untuk bangkit, untuk bersama-sama dengan Jilul Mau'ud, iaitu generasi yang dijanjikan Allah, Jilul Tamkin, generasi yang akan diberikan kemenangan yang telah sempurna. Iaitu yang ketujuh ini, ciri-ciri Rabbani itu ialah kita sentiasa menjauhkan diri kita daripada perkara fitnah dunia, hawa nafsu dan penyakit-penyakit yang ada di dalamnya. Maknanya ciri Rabbani dalam tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ialah kita menjauhkan diri kita daripada perkara-perkara yang merosakkan kita, terutamanya yang merosakkan iman kita, merosakkan hati kita, jiwa kita. Ini adalah untuk memelihara istimrariyah. Istimrariyah ni maknanya berkekalan, berterusan, dan meningkat. Bukan saja berkekalan, istimrar ini berkekalan, berterusan, tetapi sebenarnya ialah lebih dalam konteks tarbiyah ialah dia meningkat, meningkat dari satu masa ke satu masa dia meningkat. Seseorang yang berada dalam manhaj tarbiyah itu, dia akan merasakan bahawa ada perkara yang akan menghalang dia, ada perkara yang akan menghalang kita daripada kita kata tarbiyah itu, daripada kekuatan, daripada Islam itu. Iaitu antara perkara yang menghalang kita itu ialah cinta kita kepada dunia contohnya, ataupun hawa nafsu kita. Cinta kita kepada dunia, hawa nafsu kita, ataupun perkara-perkara yang merosakkan, yang merupakan tabiat buruk kita, yang dah ada dalam diri kita ni, disebut karat-karat jahiliyah, rawasib jahiliyah. Rawasib jahiliyah ini ialah segala keburukan yang ada dalam diri kita,
Dan perkara ini adalah merupakan antara perkara-perkara yang ada di dalam perkara yang menghalang kita untuk membina kekuatan Rabbani. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu kepada kita, menunjukkan dalam sirahnya, menunjukkan di dalam kita kata hadis-hadisnya, bahawa sesungguhnya kecintaan kita kepada dunia untuk kita dapatkan harta, dapatkan makanan, minuman, dapatkan hubungan seksual, pangkat, anak-anak dan sebagainya, itu adalah merupakan perkara yang menjadi perosak kepada hubungan kita dengan Allah. Dia boleh menyebabkan kita lari jauh. Begitu juga yang lebih berbahaya apa yang ada dalam diri kita. Dan apa yang ada di dalam diri kita iaitu daripada hawa dan nafsu kita. Saya bacakan surah Al-Qasas ayat 50. Saya bacakan makna sajalah. Maka jika mereka tidak menjawab tentangmu, ketahuilah bahawa sesungguhnya mereka hanyalah mengikut hawa nafsu. Mereka hanya mengikut hawa nafsu belaka. Dan siapakah yang lebih sesat daripada mereka yang mengikut hawa nafsunya, dengan tidak mendapat hidayah daripada Allah, tidak mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sokongnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim, kepada orang-orang yang zalim. Ayat ini surah Al-Qasas ayat 50. Allah menggambarkan kepada kita tentang mereka yang mengikut hawa nafsu. Mereka itu adalah mengikut hawa nafsu. Fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Mereka mengikut hawa nafsu. Wa man adallu mimman ittaba'a hawa bighairi huda minallah. Siapa lagikah yang lebih sesat? Ataupun siapa lagikah yang sesat apabila dia mengikut hawa nafsunya, dalam keadaan dia tidak mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sinilah kita melihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan pada kita salah satu ciri Rabbani itu ialah apabila kita boleh meninggalkan perkara-perkara yang bersangkut paut dengan dunia. Kalau dunia masuk dalam hati kita, maka kita akan lemah. Saya bagi satu senario sekarang ini. Antara perkara yang besar, perkara yang besar sebenarnya yang Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan kita dalam firman-firman-Nya, iaitu Allah memerintahkan kita untuk berzikir. Zikir ni apa? Mengingati Allah. Dan zikir ni tidaklah zikir ini melainkan di perkara yang lebih besar daripada ibadah-ibadah yang lain. Allah firmankan dalam surah Al-Ankabut sebahagian di bahagian akhir itu, Allah gambarkan kepada kita, wala zikrullahi akbar. Dan sungguh-sungguhnya zikir itu adalah satu yang besar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu perbuat. Baik, saya nak bagi satu contoh pada pagi ni. Bagaimana kita mengikut hawa nafsu. Kita mengikut, walaupun dalam keadaan kita melakukan amalan yang besar. Saya nak mengajak kita sama-sama kita muhasabah. Lisan berzikir kepada Allah. Lisan kita berzikir kepada Allah. Tetapi yang ada pada hati kita ataupun hati yang ada dalam hati kita ni bukan Allah, melainkan selain daripada Allah. Jadi ini contoh. Yang katakan Rabbani ini, kita sudah mula mengamalkan zikir-zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita dah mula mengamalkan amalan-amalan yang ada. Tetapi kita berzikir kepada Allah, tetapi hati kita ini dalam hati kita, dalam lubuk hati kita ni bukan Allah, selain daripada Allah. Inilah rahsia kenapa kita tak tenang. Di dalam Al-Quran menggambarkan ala zikrullahi wa tatma'innul qulub. Dan apabila kamu mengingati Allah, hati kamu akan tenang. Tetapi kenapa hati kita tidak tenang dalam berzikir? Ini saya bagi satu contoh dari sudut bagaimana sebenarnya dalam diri kita ni masih lagi ada kecintaan kepada yang lain daripada Allah, hajat kepada yang lain daripada Allah. Kita masih lagi tidak benar-benar ikhlas, tidak benar-benar ikhlas. Maka apabila kita berzikir contohnya dalam konteks Rabbani ini, dalam konteks tarbiyah ini, maka tanamkanlah dalam hati kita, hati kamu, bahawa apabila engkau berzikir kepada Allah, maka sesungguhnya Allah hadir bersama kita.
bahawa Allah hadir bersamamu. Jadi yang pertama sekali, bila kita kata macam mana kita nak membuang cinta kita kepada dunia, cinta kita kena buat latihan. Latihan yang dikatakan tarbiyah rabbaniyah ini ialah apabila kita mula berzikir, mula mengingati Allah, maka kita nak kena tanamkan dalam hati kita ni satu perasaan. Apa perasaannya? Iaitu perasaan sesungguhnya Allah bersama kita. Asy'ur disebut syu'ur ma'iyatullah. Jadi bermulanya zikir itu apabila kita merasa Allah bersama kita. Ini saya nak sebut dalam konteks kita nak membina diri kita supaya sifat-sifat kita, hidup kita ini bersifat rabbani. Maknanya bersifat sesuatu kehidupan kita ni terikat dengan Allah. Maka tanamkanlah hatimu itu apabila engkau berzikir kepada Allah, maka sesungguhnya Allah hadir bersamamu. Jadi bila kita sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, ataupun bila kita sebut subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, ataupun kita membaca Quran, kita membaca Al-Quran, kita nak rasa satu perasaan dalam diri kita ini bahawa Allah bersama. Maka sesungguhnya Allah hadir bersamamu dan mengetahui apa yang engkau kerjakan apabila engkau berzikir. Jadi masalah pertama sekali untuk kita membina Rabbaniyah dalam ciri yang ketujuh ini, macam mana kita nak buang hawa nafsu. Kalau tidak kita akan mengikut hawa nafsu. Kita kena merasakan bahawa Allah bersama kita. Kita nak tanamkan bila sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, ataupun kita baca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, kita nak rasa Allah bersama kita. Perasaan. Jadi kita perhatikan, kita latih diri kita begitu. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui apa yang engkau kerjakan. Jadi yang kedua pula, kita nak membina kekuatan ini ialah kita kena rasa pula Allah tahu apa kita buat. Walaupun kita cuma cakap la ilaha illallah, la ilaha illallah dalam hati kita baca, tapi kita nak rasa Allah tahu. Nak rasa Allah memerhatikan kita, nak rasa Allah mendengar kita bisik-bisik, nak merasakan Allah Ta'ala mengawasi kita, nak rasa. Ini latihan. Kalau kita tak boleh rasa yang macam ni, maka kita tak boleh nak buang. Dunia tak boleh buang, confirm tak boleh buang. Kita kena buat latihan. Ini latihan, ini panggil tamrin, riyadah. Jadi kita merasakan Allah bersama dengan kita, dan kita merasakan bahawa Allah mengetahui apa yang ada dalam diri kita. Itu yang dimaksudkan tadi bila Allah berfirman wala zikrullahi akbar. Sesungguhnya berzikir itulah yang paling besar, akbar. Maknanya dalam amalan, banyak-banyak amalan ni, zikir tu yang paling besar. Contoh, kalau kita sembahyang. Kalau sembahyang tanpa zikir, sebenarnya sembahyang tu tak ada apa-apa. Apa maksud zikir ni? Zikir ni yang pertama, kita rasa Allah bersama kita. Syu'ur, satu perasaan ma'iyatullah, perasaan Allah bersama kita. Itu nombor satu. Jadi zikir ni maknanya bila kita baca Quran, kita nak rasa Allah bersama kita. Kita melihat sesuatu berjalan, kita nak rasa Allah bersama kita. Allah bersama kita sentiasa. Allah bersama kita sentiasa. Ini mukadimah dia. Dia akan lama makin mendalam. Tapi ini mukadimah. Ini kekuatan. Sebab kita nak latih diri kita untuk berdepan dengan fitnah akhir zaman. Malam ni insya-Allah saya cuba sentuh sikit fitnah akhir zaman apabila Dajjal datang. Jadi kita nak rasa bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bersama kita. Ini adalah permulaan kepada zikir. Jadi zikir ni ialah sebab tu Allah gambarkan wala zikrullahi akbar, dan zikir pada Allah itulah yang lebih besar daripada ibadah-ibadah yang lain. Maknanya kalau sembahyang lalai, tak ada zikir, macam tak sembahyang. Baca Quran kalau tak ada zikir, macam tak baca Quran, mesti itu lebih kurang. Kita gambarkan. Maka wallahu ya'lamu ma tasna'un, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah Maha mengetahui apa yang kamu buat. Jadi yang kedua, bila Allah Subhanahu Wa Taala kita cuba rasakan dalam diri kita, Allah bersama kita, Allah melihat kita, Allah mendengar kita, Allah mengetahui apa yang aku rahsiakan. Kita nak rasa kita bersama Allah ni. Nak rasa kita bersama Allah. Dan bila kita dah mula merasai kita bersama Allah, mengingati Allah tadi, maknanya bersama Allah, wallahu ya'lamu ma tasna'un, dan Allah tahu apa yang kita buat. Jadi kita nak kena rasa macam itu pula. Allah tahu apa yang kita buat. Maka kita tanamkan dalam hati kita.
tanamkan dalam hatimu bahawa apabila engkau berzikir kepada Allah, maka Allah, sungguh-sungguh Allah bersamamu. Dan kemudian Allah mengetahui apa yang engkau perbuat, maka Allah tahu apa yang kita buat. Allah tahu apa yang berlaku. Ini adalah perasaan yang kita nak kena tanam. Kita kena perdalamkan. Perdalamkan. Maka berzikir kepada Allah SWT itu, apabila kita mengetahui bahawa Allah mengetahui apa yang kita buat, maka kita bersihkanlah jiwa kita. Ini yang paling penting. Jadi sifat Rabbani ini, dalam ciri yang ketujuh ini, ialah setelah kita bersama Allah, setelah kita merasai bahawa Allah mengetahui apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, maka kita bersihkan hati kita. Ini kunci dia. Ini kunci Rabbani. Rabbaniyah. Sifat Rabbaniyah dalam tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berzikirlah kepada Allah dengan kita membersihkan, mensucikan, menyucikan jiwa kita terlebih dahulu. Jadi maknanya bila kita berzikir, kita ingat Allah bersama kita, kita tahu Allah mengetahui apa yang kita buat, Allah melihat apa yang kita buat, Allah mendengar apa yang kita bisik-bisik. Maka pada ketika itu bersihkanlah hati kita. Ini perkara yang penting ni kan. Maka Allah itu maha suci. Allah itu maha bersih, maha suci Allah. Maka layakkah kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala? Kita nak berzikir pada dia, nak berubudiah pada dia, nak beribadah pada dia dalam keadaan jiwa kita tidak dibersihkan? Layak tak kita nak jumpa Allah yang maha suci? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, yang maha hebat, maha suci daripada kelemahan. Kita tiba-tiba nak dekati dia, nak menghadap dia, nak berzikir pada dia, nak beribadah pada dia, nak berubudiah kepada dia dalam keadaan jiwa kita kotor, jiwa kita tidak dibersihkan. Maka sesungguhnya penyucian jiwa itulah, membersihkan hati itulah yang menjadi saksi kepadamu semasa kamu sedang berzikir. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan, yang dimaksudkan dengan macam mana zikir itu boleh membina kekuatan, zikir itu boleh membina ketenangan, zikir itu boleh membina kita kebahagiaan dalam hidup kita, ialah apabila zikir itu datang bersama satu perasaan ma'iyatullah, syuur bersama Allah. Kemudian satu perasaan Allah mengetahui apa yang kita buat. Kita bersama Allah, Allah tahu apa yang kita buat, yang kita rasa, yang kita fikir, yang kita sembunyikan, Allah tahu. Dan maka pada ketika itu kita tahu bahawa kita tak layak untuk pergi kepada Allah, melainkan kita menyucikan, kita membersihkan jiwa kita. Dan membersihkan jiwa itu ketika kita berzikir, kita mendekatkan Allah tadi, maka itulah merupakan saksi, merupakan syahadah, merupakan syahadah yang kita sebut la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi dimaksudkan kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, yang kita saksikan itu ialah kita membersihkan diri kita. Membersihkan diri kita. Jadi kita nak kena faham ni konsep tarbiyah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia bukan hanya sekadar kita dengar ceramah saja, ataupun sekadar kita ubudiah saja, atau sekadar kita berzikir-zikir saja, tapi di dalamnya ada pengertian, ada makna, ada perasaan kita bersama Allah. Allah melihat, mengetahui apa yang kita berlaku pada kita, dan kemudian kita membersihkan diri kita. Maka tanpa jiwa yang dibersihkan daripada dunia lah, daripada apa-apa yang kita sebut awal-awal tadi, tanpa jiwa yang disucikan, maka tidaklah kita akan mendekati Allah. Jadi kalau kita tak bersihkan diri kita, jiwa kita ini, kita tak bersihkan jiwa kita ini, maka kita berzikir satu hari 1000 kali. 1000 kali kita zikir, tapi kita tidak akan mendekati Allah. Malahan zikir yang tidak dibersihkan hati tadi akan membuatkan kita semakin jauh daripada Allah. Jauh daripada Allah. Jadi sebab itu di sini kita ada soalan tanya pada saya, ada salah seorang daripada kawan-kawan kita tanya. Dia kata dia melihat satu Facebook, kemudian dalam Facebook itu ada ajar doa. Dia kata ajar selawat, ajar doa, ada zikir. Jadi dia takut macam mana nak pastikan zikir itu adalah zikir yang baik, yang bagus, ataupun macam mana doa itu baik ke, yang dia nak pastikan. Yang pertama,
kita tengok zikir itu tidak ada unsur syirik. Maksudnya zikir itu daripada sunnah, daripada apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau boleh bersanad, baik. Kemudian zikir itu diajar oleh para guru-guru kita, kan, orang-orang yang ada ilmu, bukan kita ambil daripada mana-mana saja. Kita kena ada orang yang ada ilmu. Kemudian zikir itu juga datang bersama dengan satu amal, iaitu kita membersihkan hati kita. Ini yang kita bincang sekarang. Nak bincang sekarang, macam mana zikir itu boleh menjadi kekuatan kepada kita, menjadi ketenangan kepada kita. Kerana jiwa kita tidak akan tenang kalau jiwa kita itu ada syirik. Maka sebab itulah jiwa yang tidak dibersihkan, dia tidak akan mendekatkan kita dengan Allah walaupun kita berzikir. Malahan kita akan semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Zikir banyak tapi semakin jauh. Habis apa yang baik, apa yang jadi kuat tu, macam mana dia boleh zikir, dia boleh dapat pertolongan Allah, dia boleh terbang, dia boleh ada macam kebal lah, apa macam-macam. Itu bukan Allah Subhanahu wa taala bagi mendekati kita ataupun kita mendekati Allah tadi, tetapi kita mendekati jin pula. Jin yang datang, setan datang. Setan datang, maka jadilah dia apa? Jadilah dia kebal. Yang kebal tu jin dia punya perangai, kan? Tak apa, itu semua istidraj. Nanti kita akan bincang dengan detail kemudian. Tapi nak sebut sini, maknanya dia yang dikatakan Rabbaniyah, ciri yang ketujuh ini ialah kita nak mengikis, nak membuang segala perkara-perkara yang merosakkan yang ada dalam hati kita, seperti cinta dunia, seperti berhajatkan kepada pangkat, berhajatkan kepada kekuasaan. Hati kita ni nak popular. Hati kita, kalau kita popular, orang kenal kita, sebab orang kenal kita, sebab mungkin ada benda-benda berlaku, kita meniaga apa, orang kenal kita, tak apa. Tapi kita kenal, hati kita nak orang kenal kita, nak orang popular, nak populariti, nak jadi ketua. Hati kita hubbu riasah, nak kepada kepimpinan. Hati kita nak, bukan orang pilih kita, lain, hati kita nak. Maka jiwa yang tidak dibersihkan walaupun berzikir, maka dia akan semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila zikir itu sepatutnya ingat kepada Allah, tetapi apabila jiwa kotor menyebabkan kita berzikir menjauhi Allah. Kenapa kita menjauhi Allah? Kerana akan jadi zikir itu bukan kerana Allah, tetapi kerana sesuatu yang lain daripada Allah. Kita akan buat sesuatu yang lain daripada Allah. Ini saya bagi contoh zikir. Saya bagi contoh amalan yang besar ni. Amalan besar, zikir tadi. Dan kerana sesuatu yang lain daripada Allah itu adalah bukan Allah. Jadi kita berzikir menjadi benda lain. Kalau kita bukan membersihkan diri kita ni, maka dia akan jadi benda lain. Dia akan jadi kerana lain. Ini maksudnya tidak ada Rabbaniyah. Walaupun duduk dalam tarbiyah, sebab tu kita heran. Macam mana ada orang yang duduk dalam ceramah, dalam sentiasa pergi kelas, sentiasa pergi ceramah, dia seorang imam, dia seorang ustaz, dia seorang macam-macam, tetapi dia masih lagi buat benda yang mungkar dan maksiat. Dia masih lagi buat suka dengan perkara-perkara yang maksiat. Kenapa? Kerana jiwa tidak dibersihkan. Walaupun dia beramal, walaupun dia melakukan amalan soleh, berdakwah, berjuang, berjihad, tetapi dia tidak dibersihkan. Macam mana saya sebutkan pada semalam ataupun kemarin, iaitu 3 orang yang pertama dia dilemparkan dalam neraka Allah. 3 orang pertama yang dilemparkan dalam neraka Allah. Yang pertama sekali apa? Yang pertama sekali orang berilmu, dakwah. Yang kedua orang yang dermawan. Yang ketiga orang yang mujahid, yang berjihad. 3 orang ni pertama dicampak dalam neraka. Kenapa? Kerana walaupun dia ada ilmu, walaupun dia infak, walaupun dia mujahid, berjihad, berjuang, tetapi dia tidak mendekatkan dengan Allah. Dia tidak mendekatkan diri dengan Allah, maka dia tidak bersifat Rabbaniyah. Rabbaniyah tadi. Maka dia kata di sini, maka apabila kita berzikir dengan tidak membersihkan jiwa kita, maka kita akan berzikir bukan kerana Allah. Kita tengok apa maksud bukan kerana Allah ni. Cuba kita fikir balik. Kita ini pagi ni kita nak betul-betul jadi orang yang Rabbani ni pagi ni. Insya-Allah.
Maka dia kata contohnya di sini, kan, seseorang berzikir nak dapat pahala. Seseorang berzikir nak dapat syurga. Seorang berzikir nak dapat kemuliaan, nak dapat karamah dan lain-lain kali. Kenapa baca la ilaha illallah? La ilaha illallah berapa kali? 10,000 kali. Kenapa baca la ilaha illallah 10,000 kali? Kerana kenapa? Kerana nak supaya boleh jalan atas air. Supaya boleh karamah. Ataupun kerana nak dapat pahala, ataupun kerana syurga. Maka ataupun kerana apa-apa yang lain. Maka bukankah itu semua selain daripada Allah? Bukankah itu semua selain daripada Allah? Syurga. Kita sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hati kita nak masuk syurga. Hati kita nak masuk syurga tu adalah kan. Memang nak syurga. Kenapa baca qul huwallahu ahad sampai 1000 kali satu hari? Ini amalan saya, insya-Allah nak perang, saya nak kebal. Nak kebal. Baik. Bukankah pahala syurga, kedudukan yang mulia, kemuliaan, karamah, kita kata yang apa yang tu selain daripada Allah? Bukankah itu semua bukan Allah? Bukankah itu semua adalah merupakan ciptaan Allah? Datang daripada Allah. Bukan Allah. Bukan Allah. Jadi layakkah kita berzikir kepada Allah tapi hati kita menghadap kepada sesuatu selain Allah? Layak tak? Ini maksud membersihkan hati tadi. Ini maksud membersihkan. Ini maksud Rabbani. Rabbani ini bukan maknanya not even dia berfikir nak pahala. Pahala tu Allah bagi. Syurga tu Allah bagi. Kan? Kemuliaan Allah bagi. Karamah Allah bagi. Tapi jangan kita hadapkan hati kita berzikir, berdoa, berapa tadi, beramal, berabudiah. Kita hadapkan hati kita. Kita letakkan jiwa kita ni untuk dapatkan perkara tersebut. Maka layakkah kita berzikir kepada Allah tetapi hati kita menghadap kepada selain Allah? Layakkah? Ini satu benda yang kita nak tengok bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mendidik sahabat-sahabatnya benar-benar. Sebab tu sahabatnya tak kisah miskin, tak kisah miskin. Tak kisah tak ada apa. Tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat-sahabatnya. Kalau masjid tu duduk atas pasir je. Masjid Nabi. Dindingnya daripada pelepah tamar. Atasnya pun daripada pelepah tamar, atapnya. Bukan maknanya kita tak nak dinding batu ke apa, bukan maknanya macam gitu, tetapi bagaimana mereka fokus dia. Fokus dia. Macam sekarang kita ada, alhamdulillah ambil lah, ada kereta. Tak payah naik unta, dah ada kereta contohnya kan. Tetapi jika engkau berzikir itu, kita berzikir ni mengingati Allah ni. Maknanya kita mengingati Allah, kita merasa bersama dengan Allah. Ma'iyatullah tadi, bersama Allah. Kita rasa Allah memerhatikan kita jika engkau berzikir kepada Allah. Tetapi hatimu mengharapkan sesuatu selain Allah. Maka sebenarnya engkau berzikir bukan kerana Allah, tetapi kerana menurutkan hawa nafsu. Menurutkan keinginan, apa yang kita nak. Kita nak apa? Nak kebal. Kita nak apa? Nak karamah. Itu yang zikir jin masuk. Itu yang jin masuk kat situ. Syaitan masuk kat situ. Syaitan masuk kat situ. Bila kita berzikir dengan niat yang lain, dengan tujuan yang lain, tidak benar-benar ikhlas kerana Allah, maka datang makhluk lain dia akan uji kita. Allah biiznillah, dia akan nampak jin boleh masuk dalam badan kita ni. Dia boleh masuk dalam badan kita. Dan kemudian dia akan tengok dalam hati kita. Dia akan tengok ada coding dia. Macam kita bayangkan kita punya komputer ada coding. Jadi kalau kita bukan kerana Allah, maka akan timbul cahaya yang lain. Jadi sinilah kita lihat bagaimana sesungguhnya jika kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi hati kita mengharapkan sesuatu selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala,
maka engkau berzikir bukan kerana Allah, tetapi kerana menurutkan hawa nafsu, keinginan kamu. Dan itulah satu tanda bahawa jiwamu masih kotor. Jadi bila kita berbuat sesuatu, kita berzikir dalam keadaan bagaimana kita masih lagi mengharapkan sesuatu yang lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka sesungguhnya itu tanda jiwa kita masih lagi kotor. Jiwa kita masih kotor. Ada orang nak kita buat kat luar ni, orang kiri kanan, tapi ni orang datang, orang lain lah, insya-Allah. Jadi nak sebut kat sini bagaimana kita nak kena lihat semula diri kita. Dan apabila kita masih mengharapkan matlamat kita tu masih lagi ada perkara yang lain tadi, maka tandanya jiwa kita masih kotor, kita masih mengikuti hawa nafsu kita. Sedangkan kita tahu bahawa hidup kita, mati kita untuk Allah, solat kita, ibadah kita untuk Allah, bukan untuk yang lain daripada Allah. Bagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-An'am ayat 162 tu, yang kita baca dalam doa iftitah, qul innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi kita kata bahawa apa yang ada dalam hidup kita ni, mati kita, sakit kita, sihat kita, solat kita, semua sekali kerana Allah, bukan kerana yang lain, bukan kepada sesuatu yang lain. Maka wahai manusia, kesucian jiwa itu tidak akan kamu dapatkan sebelum kamu mengenal kepada Allah. Jadi kita tak akan dapat yang dimaksudkan menyucikan jiwa tadi itu, sehinggalah kita kenal Allah. Jadi ini ciri Rabbani yang kita kena faham. Macam mana kita nak buang dunia daripada hati kita? Macam mana kita nak buang keinginan nafsu menjadi matlamat hidup kita? Macam mana nak buang perkara-perkara yang buruk, kecintaan kepada sesuatu yang selain Allah daripada hati kita? Maka kita kena mulakan dengan mengenal Allah. Yang mana bila mengenal Allah itu, maka Allah akan membersihkan jiwa kita. Jadi bila kita mula mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan bersihkan jiwa kita. Maka kenallah Allah sebelum kamu menemui kematian. Kenallah Allah sebelum kita jumpakan kematian. Sebelum sakaratul maut menjemput kita. Jika kamu belum kenal Allah, sedangkan kematian itu sedang menyerang kamu, datang kematian, kita tak kenal Allah lagi, tapi mati dah sampai dah, maka rugilah kita. Dan sebab itulah digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana dalam surah Al-Isra ayat 72 berkenaan dengan sesiapa yang buta hatinya di dunia ini, maka dia akan di akhirat nanti dia akan lebih buta lagi dan akan lebih sesat lagi daripada jalan yang benar. Jadi Allah gambarkan apa maksud buta tu. Maksudnya buta tu tak boleh melihat, tidak boleh melihat. Apa maksud tak boleh melihat? Tak boleh melihat ni tak boleh kenal. Apa maksud tak boleh kenal? Tak boleh kenal Allah. Tak boleh kenal Allah. Bila tidak kenal Allah, bila kita tak kenal Allah, adakah mungkin kita kata kita sayang Allah? Mungkinkah kita kata aku sayang kepada Allah? Kalau kita tak kenal Allah, hati kita masih lagi buta, tidak mengenal Allah. Jadi kita bila tak kenal Allah, maka kita tidak akan boleh nak cinta, nak sayang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah digambarkan di sini bagaimana keadaan kita hari ini perlu kembali kepada bagaimana proses Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kena bersihkan. Sebab tu ciri-ciri Rabbani di dalam kehidupan kita yang dimaksudkan dengan yang ketujuh ini ialah bagaimana proses kita ingin mengenal Allah, bersama Allah. Jadi kita kena tanamkan dalam perasaan kita. Kadang-kadang kita boleh zikir tapi kita tak rasa apa-apa. Kenapa kita tak rasa apa-apa? Sebab rupanya tujuan zikir tu masih lagi belum lain, belum lagi kerana Allah. Sebab tu saya nak cadangkan pada tuan-tuan perempuan sekalian, supaya kita mulakan dengan la ilaha illallah tadi, kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah contohnya. Kita mula yang itu dulu, Kemudian kita
ikhlaskan hati kita. Niat kita, fokus kita, kan? Kita nak kita sebut la ilaha illallah itu ikhlas saja. Memang hanya kerana nak dapat redha Allah saja. Bukan kerana lain. Untuk kita nak kenal Allah. Kita nak kenal Allah supaya kita sayang ke Allah, supaya kita dekat dengan Allah, supaya kita dapat redha Allah. Tak ada yang lain. Kerana kalau ada yang lain dalam amalan hati kita berzikir tu, dia akan jadi kita punya hati tu kotor lagi, masih kotor. Kita buat kerana sesuatu. Doa lain. Doa tu apabila kita angkat tangan, bila kita bercakap ke Allah, ya Allah bantulah aku, ya Allah selesaikan masalah ni. Boleh doa, tak ada masalah. Tapi amalan kita tu, kan? Bila kita beramal, kita berdoa, boleh tak? Boleh, berdoa boleh, tapi amalan kita mestilah kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perkara yang dimaksudkan dengan bersih tadi. Ciri-ciri Rabbani ini ialah yang ketujuh. Ini ialah macam mana kita, ini yang paling susah. Yang paling susah sekali nak membersihkan diri kita daripada apa yang ada di sekitar kita. Cuba kita tengok sikit, dan inilah perkara yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu kekuatan, satu kekuatan. Kita tengok macam mana madrasah tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contoh. Dalam contohnya kita lihat dalam surah As-Saff. Allah gambarkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Maukah aku tunjukkan pada engkau satu perniagaan yang boleh membebaskan kamu, menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. Tu'minuna billah wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah. Nampak? Jadi mula sekali hendaklah kamu beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama sekali beriman, dan kemudian lepas tu kepada Rasul. Dan ketiga lepas tu, lepas beriman tu, wa tujahidu, kamu berjihad fi sabilillah, pada jalan Allah, dengan harta, dengan diri kamu. Jadi nak sebut kat sini, tiga benda ni dia berasal daripada al-iman. Al-iman yang mendalam. Dan sebab itulah kita lihat di sini, kita cuba tengok sedikit contoh-contoh daripada apa yang berlaku dalam madrasah tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam dia telah melahirkan kita kata manusia yang hebat, para sahabat Nabi, manusia yang cukup hebat, yang paling hebat, contoh kepada kita, kan? Contoh kepada kita. Jadi apa rahsianya? Jadi saya nak cuba ringkaskanlah. Ada tiga asas yang penting. Sebenarnya dia panjang kisah ni, tapi saya ringkaskan sebab kita tak ada masa. Kan? Ada tiga asas penting untuk kita benar-benar memproses diri kita menjadi hamba yang Rabbani. Hamba Allah yang Rabbani. Jadi ada tiga perkara yang penting kita kena faham. Sebagai kita kata rangkumkan kita ciri-ciri yang ada daripada 1 sampai 7 yang kita bincang ni. Tiga asas penting yang merupakan rahsia kepada kekuatan jamaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Prosesnya itu bagaimana? Yang pertama sekali ialah al-iman al-amik. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pertama sekali, apa yang dia didik pada sahabat-sahabat dulu, apa yang dia betul-betul fokus membina kekuatan sahabat-sahabat dulu ialah keimanan yang mendalam. Maknanya keimanan yang sempurna. Ini maksud Rabbani. Maksud Rabbani ini maknanya perkara yang difokus nombor 1 oleh Nabi ialah al-iman, iman sahabat-sahabat. Sebab tu kita duk bincang pasal iman. Al-iman al-amik, keimanan yang sempurna, maknanya dia melucutkan semua tujuan-tujuan yang lain. Dia melucutkan, dia buang semua tujuan-tujuan matlamat-matlamat yang lain. Yang ada hanyalah redha Allah. Ini nombor 1. Jadi Nabi proses sahabat-sahabat sehingga menjadi seorang yang luar biasa. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan juga yang lain. Rasulullah SAW memproses mereka. Yang pertama sekali, dia melucutkan, dia membuang semua tujuan-tujuan matlamat-matlamat selain daripada redha Allah. Ini nombor 1. Ini rahsia ni, kekuatan. Sebab tu kita hari ni tengok hari ni madrasah yang ada
Tak kira lah madrasah tahfiz ke, sekolah agama ke, sekolah MRSM ke, sekolah sains ke, universiti Islam ke, tak kira apa pun kan, sistem kan, institusi pendidikan yang ada pada hari ini adakah melahirkan keimanan yang mendalam. Kalau tidak melahirkan keimanan yang mendalam, maka sebenarnya jauh daripada tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jauh. Kan? Jadi sahabat-sahabat dahulu yang dibangkitkan hanyalah nak redha Allah saja. Nombor satu, al-iman. Apa maksud iman? Nak redha Allah saja. Tujuan lain tak ada. Wa ridwanu minallahi akbar. Redha pada Allah yang paling besar. Kalau dia bekerja pun bekerja nak redha Allah. Kalau dia belajar pun belajar nak redha Allah. Kalau dia bergaul, berkawan nak redha Allah. Kalau dia berkahwin nak redha Allah. Bukan berkahwin sebab cinta, bukan kerana cinta. Siapa yang berkahwin dan berkahwin kerana cinta, cinta kepada kawan tu, kerana cinta pada makhluk, maka syirik dia. Kalau kita berkahwin kerana cinta, kena betulkan cinta kerana Allah. Tak boleh cari kahwin dengan dia sebab cinta. Ini yang jadikan cerita Hindustan. Cerita Hindustan, kahwin hero dengan heroin cinta. Sanggup keluar agama. Yang Islam keluar jadi Hindu. Kenapa? Kerana cinta pada makhluk. Siapa yang kahwin kerana cinta pada manusia, maka dia telah mensyirikkan Allah. Saya kahwin dengan dia, saya dengan dia, ya saya nak dia. Ini ustaz-ustaz kita bersama juga. Saya tahu sebab saya ramai pelajar-pelajar saya ustaz juga. Saya pernah mengajar ustaz-ustaz ni. Sekarang dah jadi terkenal lah antara mereka, ramai. Saya tahu hakikat kan, hati mereka tu macam mana bila duduk sama-sama. Saya melihat mereka cinta kepada manusia. Dan ada seorang tu dia kata, tapi ini ada kerana Allah jugalah kan. Ustaz kan, boleh tak tolong saya nak cop dia. Saya nak cop kan. Nak cop kan. Tanya tolonglah uruskan supaya saya boleh kahwin dengan dia, perempuan tu lah. Yang dekat lelaki ustaz. Dah jadi ustaz sekarang ni, ustaz besar dah ni. Tak payah sebut nama dia kan. InsyaAllah kalau ada rezeki, kalau ada jodoh kan, Allah akan bagi. Kita boleh usaha insyaAllah. Ada yang jadi memang kahwin sungguh, alhamdulillah. Ada yang tak jadi, frust. Ada seorang tu frust, belajar kat UAE, mula-mula belajar sebagai apa ni, dapat law, dia antara cerdik law, dapat ni apa ni undang-undang. Lepas tu dia tukar kepada IRK ni agama. Dia nak dengan seorang perempuan ni. Tiba-tiba perempuan ni tak nak dia. Perempuan ni tak mau kat dia. Tak mau kat dia perempuan ni. Akhirnya dia frust, pergi ke Mesir, tak silap saya. Pindah dari UAE masuk Mesir. Sekarang dah balik sini lah, dia dah mengajar, terkenal ni sekarang ni. Kalau saya sebut saya sebut dia senyumlah, tapi saya tak mahu sebut kisah orang kan. Dan sebut sini, jangan kahwin kerana manusia, jangan berkawan kerana manusia, tetapi kerana Allah. Ini al-iman al-amik. Ini rahsia. Sebab tu sahabat-sahabat dibina oleh Rasul SAW, tarbiyahnya membangkitkan kalimah la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah itulah syiar mereka. La ilaha illallah itulah kehidupan mereka. Jadi sebab itulah walaupun pada masa itu ada Parsi, ada Rom, ada tamadun yang hebat, tetapi mereka tak tertarik dengan apa yang ada pada luar, tak tertarik. Bukan kata mereka tak nak belajar daripada Rom, Parsi, dia punya tu, tapi tak tertarik sebab hati dia la ilaha illallah. Peringkat awal la ilaha illallah sahaja. Kita baru nak belajar mentajdidkan iman. Asyhadu alla ilaha illallah. Kita pun nak belajar kan. Sahabat-sahabat bukan kata tajdid iman, hidup dia itu adalah kalimah syahadah. Hidup dia itu kalimah syahadah. Maka inilah rahsia dia, madrasah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditanam pada sahabat-sahabat bukanlah kebendaan. Bukanlah kita nak kena tengok dari sudut nak tengok dari sudut ekonomi ke, kita kena berjaya ekonomi ke, kita kena ada kuda, kita kena ada panah, yang ditanam bukan ada kuda dulu. Walaupun kuda itu penting. Yang ditanam tu bukan ada panah. Yang ditanam bukan ada rumah. Yang ditanam tu la ilaha illallah. Sebab tu di akhir zaman kita nak kena merasai bahawa sesungguhnya kalimah syahadah itu
ataupun la ilaha illallah itu membina kekuatan iman, itu adalah merupakan teras dalam tarbiyah rabbaniyah. Dalam tarbiyah rabbaniyah. Jadi sahabat-sahabat itu melucutkan semua tujuan-tujuan hidup. Ini proses tarbiyah Nabi. Bukan maknanya dia tak payah berniaga, bukan maknanya dia tak payah bisnes, tak payah bekerja, bukan. Tetapi dasar tarbiyah tadi. Ini rahsia yang pertama. Mereka ada kebenaran, mereka ada al-haq dalam hidup mereka. Jadi selepas ada kebenaran, selepas dia merdeka daripada dunia, bebas daripada dunia, bebas daripada segala pengaruh-pengaruh yang ada di sini, maka bebas daripada dia punya dosa dia, jahiliah dia, maka mereka hanya mengambil apa yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, al-iman. Ini nombor satu. Nombor dua, tuan-tuan yang dirahmati Allah, apakah rahsia kekuatan tonggak kepada rabbaniyah dalam tarbiyah? Manhaj rabbani yang kita nak sebut di akhir ini, untuk kita nak buang segala yang kita kata merosakkan tadi, ialah kecintaan mereka, fokus mereka bermula daripada hati. Jadi sahabat-sahabat dahulu, di mana mereka bermula? Tarbiyah tu bermula di mana? Bermula di hati mereka. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyentuh hati mereka sehingga hati itu berubah. Jadi iman tu nak letak kat mana? Iman tu, iman yang mendalam tu nak letak kat mana? Iman tu nak letak pada hati kita. Hati kita, apa yang ada dalam hati kita, apa yang kita rasa, apa yang kita pegang, apa yang menjadi ikatan kehidupan kita. Al-aqaid, akidah itu ikatan, simpulan-simpulan. Apa dia yang anak kita simpul dalam hati kita, maka sahabat-sahabat disentuh hati jiwa mereka. Maka daripada hati yang disentuh itu berlakulah perubahan. Maka di sini tuan-tuan puan, rahsia kekuatan tarbiyah Nabi, Nabi sentuh hati. Dan hati itu raja. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tak akan berubah satu kaum sehinggalah dia mengubah apa yang ada pada dalam diri di hati dia. Maka kekuatan rabbani, yang dimaksudkan kekuatan rabbani itu ialah hati yang sentiasa terikat, bertaut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati yang sentiasa terikat dengan Allah. Hati yang sentiasa bertaut dengan Allah, hati yang sentiasa bersama Allah. Itu kekuatan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini perkara pertama ni tuan-tuan, yang digambarkan di sini bagaimana kekuatan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini rahsia dia. Dia walaupun luarnya nampak macam-macam, ada yang berperangai lemah lembut macam Osman, ada yang berperangai kita kata cerdik macam Sayyidina Ali, ada yang berperangai kuat, gagah seperti Omar, ada yang berperangai kita kata seorang yang tawaduk, baik, rendah diri, contoh seperti Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kita lihat ada berbagai karakter sahabat-sahabat Nabi, tetapi semua disentuh hati mereka. Jadi sebab tu kita ni dengan anak-anak kita, dengan suami, dengan isteri kita nak sentuh hati. Memenangi hati lebih utama daripada memenangi perdebatan. Sebab tu saya tak suka berdebat. Kalau orang nak berdebat, saya diam je lah, tak apalah, bagi dia menang je. Sebab apa? Kita bukan nak menang debat, kita nak menang hati manusia. Yang kedua, sebab itulah kita tekankan manhaj rabbani. Manhaj rabbani yang diasaskan mentauhidkan Allah tadi. Jiwa, sebab tu kita kena bersihkan jiwa kita. Jiwa kita kena bersih. Dan amalan hati kita kena tengok, kena tingkatkan. InsyaAllah kita akan bincang lagi. Kemudian yang ketiga, dasar yang tarbiyah yang dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sekali al-iman, yang kedua dia sentuhannya adalah hati, yang ketiga rahsia kekuatan. Tarbiyah Rasulullah ialah membina sahabat-sahabat. Nabi bina sahabat-sahabat atas dasar sanggup berkorban. Sanggup berkorban, sanggup mengorbankan sesuatu kerana Allah, mengorbankan sesuatu kerana Allah. Inilah yang dimaksudkan disiplin, indibat, disiplin kepada hati. Disiplin kepada hati
yang diikat dengan iman sanggup berkorban kerana Allah. Ini didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Korbankan apa sahaja. Segala yang terbina, zaman Nabi dulu, segala yang terbina lahir daripada tadhiyah. Udhiyah itu berkorban, pengorbanan. Sebab apabila dia masuk Islam sahaja, mereka akan ditentang, akan dikejar, akan diancam, akan ditakut-takutkan, akan ditangkap, dianiaya, diseksa, malahan ada yang dibunuh. Jadi bila kamu ambil la ilaha illallah, kamu ambil aja syahadah, kalimah syahadah la ilaha illallah, maka kamu kena berkorban, sanggup berkorban untuk menegakkan kalimah la ilaha illallah itu. Maka sebab tu daripada mula lagi sahabat-sahabat ni faham secara sedar, bila masuk Islam maknanya dia akan bertembung dengan Abu Jahal, akan bertembung dengan Abu Sufyan peringkat awal, akan bertembung dengan pembesar-pembesar musyrikin, akan bertembung dengan 360 berhala yang ada di sekeliling Kaabah, akan bertembung dengan budaya orang yang majoriti yang sesat, yang akan membantai mereka. Ya, sebab itulah di peringkat awal, daripada awal lagi, bila kamu ambil la ilaha illallah, fahamlah bahawa kamu akan berhadapan dengan kesusahan. Kamu kena berkorban. Korban apa? Korban masa, korban fikiran, korban tenaga, korban harta, korban tanah air. Kena berhijrah. Bila Rasul kata mari semua kena berhijrah keluar, pergi ke Madinah, semua sahabat tinggal apa yang ada, pergi selai sepinggang. Padahal ada di kalangan mereka yang kaya raya, yang ada kebun, yang ada macam-macam lah. Ada perniagaan, ada kedai. Syuaib Ar-Rumi ada kedai, ada perniagaan. Tinggal perniagaan, tinggal tanah, tinggal rumah, tinggal semua. Malahan tinggal keluarga pun ada. Maknanya mak ayah dia, keluarga dia yang tidak Islam, tak mau lagi terima Rasulullah, dia tinggalkan. Kenapa? Rasul kata kita kena hijrah ke Madinah, tinggalkan semua, bawa apa yang perlu sahaja. Maka mereka bawa apa yang perlu saja. Jadi semua atas dasar pengorbanan. Jadi apabila ada pengorbanan kerana Allah dengan hati, maka itu mendisiplinkan hati dia. Sebab itu kalau kita ingat kita masuk Islam, kita nak Islam supaya kita disanjung, dapat jusa, dapat jadi menteri, dapat jadi qadhi, dapat jadi mufti. Orang sambut kita, orang puji-puja kita, dapat gaji yang tinggi, dapat perniagaan. Kita masuk Islam supaya kita dapat untung dunia. Kita tak sanggup berkorban, maka pada ketika itu kita tersilap. Kenapa? Dalam Islam ada tarbiyah. Dalam tarbiyah ada pengorbanan, ada madrasah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah perkara yang kita nak kena rasa dalam kehidupan kita ini. Bagaimana kita hari ini sebenarnya kadang-kadang kita kata kita nak ikut Nabi, tapi rupa-rupanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita kata nak ikut itu masih banyak lagi yang kita reserve, kita tahan daripada hidup kita. 3 perkara yang menjadi rahsia kekuatan sahabat-sahabat Nabi dahulu yang mengikuti proses manhaj tarbiyah Rabbani. Yang pertama, Rasulullah SAW fokus kepada la ilaha illallah, al-iman, membangkitkan, mentauhidkan Allah, sehingga prosesnya hati itu buang semua tujuan matlamat dunia, buang. Bukan kata tinggalkan dunia, bukan kata tak payah bekerja dan berniaga, bukan. Tetapi hati ni tak ada, hati tak ada. Kemudian yang kedua ialah mereka hidup dalam keadaan jiwa mereka bersih, jiwa mereka disentuh. Daripada jiwa itulah maka berlakulah perubahan-perubahan. Dan yang ketiga ialah dasar mereka bersama Nabi ialah berkorban, pengorbanan. Mereka sanggup berkorban apa sahaja untuk iman, untuk Islam yang mereka pegang, untuk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan pengorbanan itulah Allah SWT memberikan kepada mereka kekuatan demi kekuatan, kehebatan demi kehebatan, sehingga akhirnya Islam berkembang sampailah ke tempat kita. Sampai ke tempat kita. Jadi ingat, Islam bukan hanya setakat akidah, bukan hanya sekadar syariat ibadah, bukan hanya setakat akhlak, tetapi dia ada pengorbanan. Pengorbanan itulah perjuangan. Perjuangan, dan perjuangan itu adalah merupakan satu pengorbanan.
jihad fi sabilillah. Dan pengorbanan itu adalah salah satu daripada asas kepada madrasah tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah bagi mereka yang memahami akan hakikat ini, insya-Allah mereka akan diberikan pertolongan dan kejayaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kehidupan mereka, di apa-apa saja. Kalau kita tengok tuan-tuan, kalau kita nak berjaya di dunia ni pun kena berkorban. Apa dia korban? Kena ambil bagi masa sikit, kena bagi fikiran sikit, kita punya tenaga sikit, baru boleh berjaya. Kalau nak berniaga tu kena buat networking lah, apa macam-macam kan, kena berkorban sikit. Apa lagi nak dapatkan akhirat? Apa lagi nak dapatkan kan dunia ini dengan fi sabilillah? Apa lagi? Maka kita lebih perlukan pengorbanan. So kita kena berfikir sekarang ni macam mana cara kita untuk meningkatkan iman kita, membersihkan hati kita dan mengamalkan setiap ada tujuh kita sebut sifat-sifat Rabbaniyah dalam manhaj tarbiyah Rasul. Kita tengok satu-satu. Saya minta tuan-tuan tengok satu-satu, fikirkan macam mana nak mengamalkannya, dan insya-Allah mudah-mudahan bila kita faham tujuh ini, kita masukkan dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita tu kita masukkan ciri-ciri Rabbaniyah ini, insya-Allah tuan-tuan, Dajjal datang, semua datang. Tidak ada dia tak ada apa-apa pun nak lawan, nak kalahkan orang yang dah ada Allah bersama mereka. Bila Allah bersama mereka kan, akhir zaman ni insya-Allah dia akan ada kekuatan. Maka kita doakanlah mudah-mudahan kita dapat menghidupkan apa yang kita tahu, dan kemudian doakanlah kita istiqamah di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah insya-Allah semangat sedikit sebanyak untuk pada hari ini. Mudah-mudahan Allah SWT mengampunkan dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan pada kita lah, rahmat dia, barakah dia, untuk kita beristiqamah di atas jalan ni insya-Allah. Insya-Allah malam ni kita ada satu kuliah. Saya akan cuba bincang sikit beberapa tajuk lah yang relevan, dan insya-Allah pada hari Sabtu kita akan ada daurah, tapi daurah itu dalam Zoom, nak kena daftar. Tapi insya-Allah tu kemudian saya kena letak dia punya promotion insya-Allah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'anil muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi dzikrik wa qalban maf'uman bi syukrik wa badanan hayyinan layyinan bi ta'atik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka 'ilman nafi'a wa nas'aluka yaqinan sadiqan wa nas'aluka dinan qayyimah wa nas'aluka al-'afiyata min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal ghina 'anil nas wa hablana haqiqatal iman bik hatta la nakhaf wa la narju ghairak wa la na'budu syai'an siwak waj'al yadaka mabsutatan 'alaina wa 'ala ahlina wa auladina wa man ma'ana bi rahmatik wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain wa la qalla min zalika ya ni'mal mujib. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah kalau boleh panjang-panjangkan perbincangan kita insya-Allah. Bismillah.